A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasihi kerana Allah, yang berbahagia para pendengar sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukurnya kita kepada Allah kerana pada kali ini kita diberi kesempatan dan juga peluang oleh Allah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. InsyaAllah saya pada kali ini akan membicarakan tentang tajuk yang ringkas, iaitulah siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita di sisi Allah Taala. Jadi bila mana kita meletakkan layak ataupun tidak diri kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kalau kita meletakkan diri kita di sisi Allah Taala sememangnya tidak layak. Kenapa saya berkata begitu? Kerana apabila diukur dengan amalan yang kita kerjakan untuk melayakkan diri kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sememangnya tidak layak. Saya yang berpandangan sedemikian. Jadi para pendengar sekalian, bila mana kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini sebagai apa? Sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai apa? Apabila kita melihat contoh satu, saya ambil contoh. Walaupun di sana banyak contoh-contoh, saya nak ambil contoh yang paling mudah. Bila mana Allah Taala jadikan kita, apabila kita melihat ibu bapa sebagai contoh, apakah pandangan kita bila mana kita melihat ibu bapa? Adakah di sana kita sayang kepada kedua ibu bapa kita? Adakah di sana kita menghormati dan juga memuliakan kedua ibu bapa kita? Alhamdulillah, kita sangat beruntung bila mana kita yang masih mempunyai ibu bapa, doa ibu bapa senantiasa mengiringi kebahagiaan dan juga ketenangan kita. Bayangkan sahabat-sahabat kita yang kehilangan ibu bapa, bagi saya lah bukan kata rugi, sebab mati itu adalah maknanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kita yang masih ada ibu bapa, untung bila mana hidup kita senantiasa diiringi oleh doa ibu bapa kita. Bayangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kehilangan ibu bapa, pasti mereka tidak lagi diiringi doa ibu bapa mereka. Jadi saya teringat kepada satu kisah, bagaimana seorang wanita. Wanita ini dia sakit terlalu lama. Maknanya terdampar di hospital. Sehingga kan pihak hospital termasuk doktor memberi pilihan kepada wanita ini, puan, sekiranya puan nak keluar daripada hospital ini, nak berubat mengikut cara perubatan Islam, maka kami pihak hospital tidak menghalang. Puan boleh buat pilihan. Sekiranya puan nak terus kekal di hospital ini, puan boleh kekal, ataupun puan boleh mencuba perubatan melalui cara perubatan Islam yang dibenarkan oleh agama. Jadi maka jawab wanita ini, terima kasih doktor kerana memberi peluang dan juga pilihan kepada saya. Doktor, saya pilih saya nak keluar daripada hospital. Saya nak cuba, saya nak berusaha, saya nak cuba
kaedah dan juga cara perubatan Islam. Perubatan Islam yang dibenarkan oleh agama. Jadi bila mana saya berada di hospital, saya dah banyak dah menyusahkan orang. Lebih-lebih lagi saya banyak menyusahkan ahli keluarga saya. Saya banyak menyusahkan kawan-kawan saya. Mereka datang susah-susah untuk menziarahi saya di hospital. Kalau yang bawa kereta nak cari parking pun susah. Mereka datang daripada jauh, nak ceritanya dah lama dah. Saya ni menyusahkan mereka-mereka ini. Maka berilah peluang dan juga pilihan kepada saya nak cuba untuk berubat di luar cara perubatan Islam. Jadi apabila wanita ini keluar daripada hospital, balik ke rumah, berubat dengan cara perubatan Islam, maka sanak saudara, jiran tetangga dan juga kawan-kawan ramai datang ziarah. Antaranya kawan-kawan. Apabila kawan-kawan ni datang ramai-ramai ziarah, maka kawan-kawan dia bagi semangat kepada wanita ini. Maka kawan-kawan ni tanya, sekiranya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kamu berubat cara perubatan Islam, kamu sembuh, apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu nak buat? Sekiranya ditakdirkan oleh Allah kamu disembuh, apa yang kamu nak buat? Maka jawab wanita ini, apabila aku sembuh daripada penyakit aku, yang pertama sekalinya ialah aku nak berkhidmat kepada kedua ibu bapa aku. Aku nak berkhidmat, aku nak khidmat semaksimal mungkin. Aku nak menghormati, aku nak memuliakan kedua ibu bapa aku. Yang kedua aku nak berkhidmat kepada suami aku. Aku nak berkhidmat kepada suami aku, contoh mengikut kemampuan aku. Apabila suami aku balik daripada kerja, aku dapat hidangkan segelas minuman untuk suami aku balik daripada kerja. Aku nak berkhidmat untuk suami aku. Kenapa? Khidmat kepada suami ganjaran pahala yang sangat besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana aku ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dapat lagi mengandung dan juga dapat lagi melahirkan anak, aku nak dikurniakan anak. Bila mana dikurniakan anak, aku nak mendidik anak aku supaya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Mendidik anak dengan sabar, mendidik sehingga anak menjadi anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya ialah bila mana aku ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sembuh, aku nak menggandakan amalan ibadat aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nak memperelok dan juga menyempurnakan amalan fardu aku. Begitu juga dengan amalan sunnah aku. Jadi nak cerita bagaimana cerita wanita ini apabila sakitnya lama, diberi pilihan untuk berubat cara perubatan Islam, ditanya oleh kawan-kawan, apabila sembuh, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit, jawab wanita ini yang pertamanya ialah nak berkhidmat dan juga nak berbakti kepada kedua ibu bapa. Ada satu kisah yang sangat panjang, bagaimana seorang wanita mempunyai 3 orang anak lelaki. Ketiga-tiga anak lelakinya dah berkahwin, dah berumah tangga. Maka pada satu hari wanita ini pergi ke rumah anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama, apabila pergi ke rumah anaknya yang pertama, maka wanita ini bermalam, menyatakan bahawasanya ibu datang, ibu nak bermalam di sini. Dan bermalam. Maka pada keesokan harinya, ketika mana sarapan pagi dihidangkan oleh mertuanya, dihidangkan oleh menantunya, minta maaf, dihidangkan oleh menantunya, maka si ibu ni menyatakan, wahai menantuku, semalam ibu tidur di atas katil, ibu terkencing di atas katil. Maka pada ketika itu menantunya marah. Kenapa ibu kencing di atas katil? Ibu kan dah tua, kenapa masih lagi kencing di atas katil? Maknanya menantunya marah. Jadi si ibu ni rasa kecewa lah apabila dimarahi oleh menantunya.
Maka wanita ini pergilah pula ke rumah anak lelakinya yang kedua. Bermalam juga di rumah anak lelakinya yang kedua. Jadi saya pendekkan cerita. Pagi esok apabila menantunya menghidangkan sarapan pagi, maka si ibu ni menceritakan kepada menantunya, semalam ibu tidur di atas katil, ibu terkencing. Ibu kencing di atas katil. Secara tiba-tiba terus menantunya yang kedua pun marah kepada ibu mertua dia. Marah. Kan? Maka tersentak. Si ibu ni tersentak. Maka hari yang ketiganya ialah wanita ini pergi pula ke rumah anak lelaki yang ketiga. Pergi bermalam. Jadi sebagaimana kebiasaan, apabila keesokan harinya menantunya yang ketiga menghidangkan sarapan pagi. Pada ketika itu si ibu ni menyatakan, semalam ibu kencing di atas katil. Maka menantunya ketiga senyum. Senyum saja. Kenapa kamu senyum? Kenapa kamu tak marah? Biasalah. Dulu masa kecil-kecil kami senantiasa kencing di atas ribu-ribu. Kami sedar tak sedar. Kadang-kadang kami sedar bahawa kami terkencing. Apa salah maknanya ibu sekali kencing di atas katil. Jadi menantu yang ketiga ni membersihkan cadar dan juga kain selimut yang basah, maka ditukar dengan cadar dan juga kain selimut yang baru, disiram ataupun disembur dengan wangi-wangi yang lagi. Jadi itulah nak cerita bagaimana tiga situasi. Jadi si ibu ni pun balik ke rumah. Apabila balik ke rumah, si ibu ni minta ketiga-tiga anaknya datang ke rumah, ke rumahnya bersama dengan menantu, bersama dengan isteri masing-masing lah. Oh, datang. Maka pada ketika itulah bagaimana si ibu ni menceritakan, berbahagialah anak ibu yang ketiga kerana pandai mendidik isterinya. Beruntung berbanding anak lelaki yang pertama dan yang kedua tidak pandai untuk membimbing dan juga menterbiah isteri-isterinya. Jadi kamu, anak yang pertama dan yang kedua, kamu tidak mengenang bagaimana berharganya seorang ibu. Kamu tak erti untuk menilai bagaimana bernilainya seorang ibu berbanding anak kamu yang ketiga, berbanding adik kamu yang ketiga. Jadi ibu senantiasa akan mendoakan anak yang ketiga agar hidupnya bahagia. Jadi itulah apabila kita memandang contoh satu yang saya sebutkan tadi, apabila kita memandang ibu bapa, maka kita rasa sayang kepada ibu bapa, kita nak memuliakan apa saja kita sanggup berbuat kepada ibu bapa kita, maka itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itu sajalah yang mampu untuk saya sampaikan sebagai satu contoh siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedudukan kita bila mana Allah Taala menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat ibu apa, itulah kedudukan dia. Banyak lagi apabila kita melihat Al-Quran, apabila kita melihat masjid, apabila kita melihat saudara-saudara kita di sekeliling kita, dan banyak lagi contoh-contoh. Maka itu salah satu contoh yang mana kita nak menilai bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahajalah yang mampu saya sampaikan. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya untuk saya sendiri, limpahnya dapat dikongsi bersama oleh para pendengar sekalian. Wallahu a'lam bishawab wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.